Untuk laporan semasa dari Selangor, langsung bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, Sahih. Perusaha kilang garam di Selangor diberi tempoh 3 bulan untuk melaksanakan proses pemutihan selepas notis dikeluarkan. Esko Negeri Dato' Eng Sulim berkata, gagal berbuat demikian, tindakan rampasan tanah akan dibuat serta-merta. Kita memang selama ini kita dah 7 kali sejak 2006 kita memberi kelonggaran dan memberi offer tawaran kepada kilang tanpa kebenaran untuk mereka memutihkan kilang-kilang mereka, tetapi sampai satu tahap respon tidak begitu menggalakkan. Jadi kita kali ini kita mengambil langkah, kita akan memberi dasar baru tawaran dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama penguasaan itu akan dijalankan. Sekiranya tindakan rampasan tanah diambil, pemilik kilang perlu membayar premium tanah mengikut jumlah ditetapkan pentadbiran negeri berikutan status bertukar caveat iaitu dimiliki kerajaan. Dalam perkembangan lain, pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor perlu giatkan usaha mencapai matlamat pembangunan mampan SDG. Dato' Eng Sulim berkata pelaksanaan agenda tersebut memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan, persatuan penduduk, komuniti dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata kejayaan Majlis Perbandaran Klang menempa pelbagai kejayaan sepanjang pelaksanaan SDG wajar dicontohi. Melahirkan masyarakat yang gembira. Saya akan pastikan semua PBT yang lain teruskan usaha seperti di Kelang ini, Sustainable Development Co. Pastikan ada komuniti yang mampan, pembangunan yang mampan, kerana sekarang ni dunia globalisasi ini perubahan demi perubahan terlalu rencang. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menerbitkan buku yang menghimpunkan 6 kajian berkaitan hal ehwal Islam negeri. Menurut pengerusi MAIS, Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, penerbitan itu dilaksanakan menerusi kerjasama dengan ahli-ahli akademik institusi pengajian tinggi tempatan. Kita bukukan supaya semua orang mengetahui apa kajian yang telah kita buat, apa kesimpulan yang telah kita buat. Jadi dengan cara itu kita tidak simpan findings tu kepada dalam library ke dan sebagainya. Jadi tak berkembang. Jadi kalau kita luaskan, orang boleh baca, orang boleh buat analisis dan mereka boleh cadang. Ada kelemahan ke, ada kekurangan ke, dan boleh perbaiki pada masa ke masa. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutup Simposium Kajian Islam Semasa Peringkat Selangor di Shah Alam. Simposium berkenaan dilaksanakan bagi memberi pendedahan serta pengetahuan kefahaman kepada masyarakat berhubung maklumat terkini berkaitan hal ehwal Islam dalam negeri ini. 34 skrin LED memaparkan infografik statistik kemalangan maut diarah dipapar di 9 PBT di negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan Muhammad Zahri Samigun berkata ia bertujuan memberi kesedaran kepada pengguna berhubung kepentingan menjaga keselamatan ketika di jalan raya. Tentang info statistik kemalangan di maut di Selangor, kita dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya telah bersetuju supaya PBT yang ada LED screen untuk sama-sama memaparkan jumlah kemalangan yang berlaku di Selangor bagi meningkatkan kesedaran tentang kemalangan jalan raya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Sambutan Bulan Keselamatan Jalan Raya Peringkat Negeri Selangor 2023 di Shah Alam.
Pusat Lelongan Agro Selangor PLAS diwujudkan kerajaan negeri bagi membantu petani memasarkan produk mereka secara lebih holistik. Esko Pertanian Izham Hashim berkata, pusat lelongan awam tersebut akan dibangunkan di sebuah lokasi di Sijangkang dan dikawal selia Koperasi Hijrah Selangor Berhad, Go Hijrah. Ini cukup luar biasa. Kita dapat idea daripada Korea dan Jepun ni yang kita akan lancarkan tahun depan. Itu antara usaha-usaha kita nak menambah lagi keterlibatan dari segi peniaga dan juga dia punya rangkaian ni, pemasaran ini supaya lebih luas dan lebih rancak lah. PLAS beroperasi berkonsepkan jualan terus kepada pengguna dan peniaga secara lelongan hasil pertanian dengan harga berpatutan. Beliau berkata demikian pada Malam Pemasar Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Selangor 2023 di Shah Alam. Sekian paparan dari Selangor, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Baik, terima kasih Sam. Kira-kira 15 hingga 20 bayi di kem-kem pelarian Syria maut setiap kali musim sejuk. Keadaan tempat berlindung yang uzur dengan fasiliti terhad menyumbang kepada senario berkenaan. Jadi, apa solusinya? Taufik Salimin yang mengikuti misi kemanusiaan musim sejuk di Syria bersama MyCare dan Pasaraya Econsave ada laporannya. Kira-kira 7 juta pelarian Syria terpaksa tinggal di kemah beralaskan tanah dan berbumbungkan langit. Keadaan semakin buruk setiap kali tiba musim sejuk sehingga ada bayi yang terkorban. Bagi mengelak lebih ramai nyawa hilang, tempat berlindung lebih selamat dan selesa didirikan. Ketika ini, 9,000 rumah sedang dibangunkan di Azaz dan Al-Bab yang terletak di wilayah utara Syria bersempadan dengan Turki. Now we are inshallah in the time of developing another sites in terms of converting people from the tents to the housing unit. For sure, the housing unit protect the family from different aspects of the challenges, especially in winter. The winter here in Syria is very difficult when you live in the tent. Projek yang bermula sejak 2015 ini mendapat sokongan penuh Humanitarian Care Malaysia MyCare dan Pasaraya Econsave. Lebih istimewa, 18 daripada keseluruhan unit rumah dibiayai sepenuhnya. Dua syarikat ini hasil sumbangan rakyat Malaysia. Melalui misi-misi yang kita laksanakan, kita melihat sendiri keadaan ribuan, malah mungkin mencecah sejuta lebih yang masih tinggal di kem-kem pelarian. Jadi mereka dalam keadaan yang sangat dhaif, infrastruktur yang sangat tidak sesuai untuk diduduki oleh manusia ataupun lebih lagi orang Islam dengan jangka masa yang panjang, lebih 10 tahun. Bayangkan mereka tinggal di kemah-kemah kem pelarian. Kediaman baharu yang dibangunkan oleh MyCare dan juga Econsave khusus kepada pelarian Syria ini memberi makna cukup besar kepada mereka kerana pada musim sejuk ini mereka berlindung di kemah yang begitu uzur dan begitu teruk keadaannya. Pastinya pembinaan ataupun perumahan baru ini akan menjadikan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan yang cukup mencabar di bumi Syria ini. Taufik Salimin, Syria RTM.